العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Pengurusi kita, Tuan Haji Azhar, Barisan Imam, Barisan Bilal, AJK dan pegawai Surau At-Taqwa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dalam banyak-banyak hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua dan letakkan kita dalam majlis yang sangat mulia, iaitu majlis tahsin tilawah Al-Quran, yang mana Nabi kata apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Nabi kata apa? Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatul malaikah wa dzakarahumullah fi ma'in aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Tidaklah berkumpul sesuatu kaum di rumah-rumah Allah dan mereka itu saling membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi dengan rahmat dan para malaikat bersama dengan mereka, dan nama mereka itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis para malaikatnya. Jadi bayangkan pada hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Rabbul Alamin, sebut nama kita bin ayah kita. Bukan itu saja, berbangga-bangga dengan malaikat. Sebab apa? Hanya sahaja kita duduk rumah Allah dan belajar Al-Quran saja. Dan rahmat dan ketenangan yang kita dapat di sini, kita bawa pulang pula ke rumah kita. Maka tersebarlah rahmat dan ketenangan di rumah-rumah kita. Yang mana rahmat dan ketenangan ni, dia tak boleh bersatu dengan benda-benda yang tak baik. Jadi bila rahmat dan ketenangan ada di rumah kita, segala benda tak baik akan keluar daripada rumah kita. Jadi semoga Allah Ta'ala istiqamahkan saya dan haji-haji sekalian untuk istiqamah dalam belajar Al-Quran, insya-Allah. Dan sebelum kita mula, saya nak tanya pada haji dan haji sekalian, siapa tahu kenapa kita perlu baca Al-Quran? Siapa tahu kenapa kita perlu baca Al-Quran? Pertama, sebab dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kenapa kita perlu baca Al-Quran? Sebab kita nakkan syafaat Al-Quran. Kenapa? Sebab kita tak yakin bahawa diri kita ini akan terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu akan Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Dan seperti yang kita tahu, syafaat Al-Quran tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kenapa kita perlu baca Al-Quran? Sebab kita nakkan pahala yang berterusan. Sebagaimana Nabi kata apa? Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Kenapa saya kata pahala berterusan? Kita fokus pada yang nombor 2. Sebagai contoh, antara amalan yang menyebabkan pahala anak kita tak boleh melebihi pahala mak ayah kita selama-lamanya. Sebagai contoh, kalau ayah kita sebagai ayah atau mak ni, kita ajar anak kita ni baca Al-Quran. Paling kurang kita ajar mereka hafal Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kenapa? Sebab kita yang tahu
Bacaan Al-Fatihah adalah bacaan yang wajib dalam solat, betul? Jadi selama mana anak kita solat, kita dapat pahala mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Itu kalau anak seorang. Bayangkan kalau anak kita ramai, kita yang ajar mereka solat, kita yang ajar mereka baca Al-Fatihah. Selama mana mereka solat, tanpa kita dapat pahala. Kita dapat pahala mereka, mereka tak dapat pahala kita. Tak kiralah walau anak kita tu dah jadi ustaz, banyak beranak pinak, mengajar dan sebagainya, maka semua itu pahala dapat daripada kita. Walaupun kita dah di dalam kubur, maka pahala kita berterusan. Padahal kita ajar mereka Al-Fatihah saja. Walaupun kita ni orang biasa-biasa, tapi kita yang ajar mereka Al-Quran, kita yang ajar mereka baca Al-Fatihah, maka selama-lamanya mereka takkan boleh lebih pahala daripada kita. Jadi sebab itu pahala seluruh makhluk ni takkan boleh menandingi pahala para sahabat dan pahala Nabi SAW. Kerana semua amalan kebaikan umat ni semuanya masuk ke dalam saham baginda Nabi SAW. Okey. Dan insya-Allah seperti biasa, sebelum kita mula majlis kita, mari sama-sama kita perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita betulkan niat kita. Apa tujuan kita mempelajari Al-Quran? Pertama, kita niat untuk mendapat keridhaan Allah. Yang kedua, untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, untuk menuntut ilmu. Yang keempat, untuk sampaikan pada orang lain. Dan yang kelima, kita niat dakwah. Yang keenam, kita niat untuk mengeratkan silaturrahim. Ingat tak? Jadi saya beri masa 10 saat untuk kita semua niat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan insya-Allah untuk memberkati lagi majlis kita, kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru-guru kita, ahli keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam. Dan kita bersalawat sekali insya-Allah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا لصاحب هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. بسم الله. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya ta'aruf ringkas ke nama yang dah kenal ataupun saya pun tak penting juga untuk kenal maksudnya untuk detail tentang saya. Jadi nama dia beri alhamdulillah Ahmad Syakil bin Omar. Okey. Saya lahir di KL Ceras, tapi dah duduk sini lama sejak dari umur darjah 3 sampai sekarang. Daripada sekolah rendah, selepas sekolah rendah ayah saya hantar saya ke sekolah tahfiz. Selepas habis tahfiz umur 15, saya sambung pelajaran di Mesir, iaitu saya masuk sekolah menengah di sana. Di sana itu, jadi selepas saya khatam Quran di Malaysia, saya duduk asrama sana, yang mana untuk pelajar-pelajar Malaysia yang belum masuk kuliah lagi. Jadi saya duduk sana, sekolah menengah di sana sampai habis 3 sanawi, kemudian masuk ke
ke U Azhar. Yang mana kalau orang daripada sini nak masuk U Azhar, dia perlu ambil SPM dan stamp dan sebagainya. Kalau kita daripada sana, kita pakai sijil sanawi sana. Pergi sana direct terus ke masuk U Azhar. Jadi jadi saya di Azhar saya ambil bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Bahasa Arab dia Dirasat Islamiah. Selepas habis sana, dalam ketika waktu kuliah itulah saya curi-curi masa sebelum kuliah start pukul 9 pagi. Jadi pada waktu pagi tu, lepas subuh tu, saya curi-curi masa bertalaki Al-Quran di Husain, di Mesir lah, yang namanya bersama dengan Syekh Nabil. Jadi di situ. Jadi selepas waktu pagi saya talaki Quran, lepas habis talaki saya sambung, saya masuk kuliah saya. Saya tamat lebih kurang dalam masa tempoh 2 tahun setengah lebih kurang. Jadi kat sana ramai dengan Syekh tu. Jadi siapa datang awal, dia dulu. Jadi kita berebut dengan orang Malaysia, dengan orang Indonesia, dengan orang Mesir, dengan orang, kita berebut dengan semua negara. Jadi siapa dulu, Syekh ni tak kira orang lama ke orang baru, siapa datang dulu, dia dulu. Jadi masa ketika saya kita kan dah hafiz kat Malaysia, kita ingat bacaan kita dah okey, dah mantap dah. Sampai sana baca sikit kena tegur, baca sikit kena tegur. Biar betul takkan semua salah. Jadi tapi Syekh ni bagus. Dia tak tegur sekali, dia tengok mana yang kita lemah, dia tegur. Tapi ingat, kaedah dia lepas kena tegur, dia kata balik ni ulang balik, dia akan tanda. Jadi saya semak secara hafazan. Jadi dia pegang Quran saya, dia pegang pensel. Dia bila saya baca, dia tak tengok Quran, dia tengok mulut saya. Jadi nak tengok mulut ni kenapa? Kita nak tahu bacaan kita ni betul ataupun salah. Apa maksud talaki? Talaki adalah pertemuan. Kalau dulu orang panggil istilah dia lutut lagi lutut lah. Ataupun apa maksud musyafah? Mulut ke mulut. Yang mana cara talaki yang adalah cara yang terbaik, iaitu yang sebagaimana Al-Quran ini Allah SWT Al-Quran ini Nabi SAW bertalaki daripada Jibril AS. Jibril pula ambil daripada Allah SWT. Jadi setiap bulan Ramadan biasanya Nabi akan bertalaki, akan semak balik hafazan dengan malaikat Jibril. Tengok balik. Jadi masa tu mulut ke mulut, tengok macam mana Nabi baca dan sebagainya. Jadi begitulah sampai kat kita. Jadi sebab itu bertalaki yang paling terbaik, kita kena ada guru yang mana lebih afdal, yang mana dia ada talian, dia sanad dia bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Syarat nak bertalaki, dia nak syarat nak dapat 30 nak dapatkan sanad Al-Quran, guru tu pertama dia kena amanah. Kalau dia ada anak murid, syarat dia anak murid tu kena kena habis baca dengan dia 30 juz tanpa dikurangi walaupun satu huruf. Kedua, kesalahan kena maksudnya tak banyak, ataupun kita manusia kemungkinan ada tersilap, yang mana kalau kesalahan tu boleh dibetulkan balik, kita sedar kalau kita buat salah. Yang ketiga, kalau murid tu masih belum bacaan dia masih belum okey, guru yang amanah takkan boleh berikan lagi. Melainkan kalau segala usaha dah buat sampai kita rasa dah puas hati, baru boleh kita serahkan sanad tersebut. Yang mana dalam Al-Quran, siapa tahu apa hukum kita baca Al-Quran tapi ada salah? Apa hukum kita baca Al-Quran tapi ada salah? Jawapannya ada dua. Pertama, berdosa. Kedua, dimaafkan. Bila jadi berdosa, yang mana berdosa ni untuk keadaan yang seseorang itu nak baca Al-Quran, tapi dia tak nak belajar, dia tak nak cari guru, dia nak baca Al-Quran. Jadi bila dia baca, dia tak ada guru tapi dia nak baca Al-Quran. Bila dia baca betul, dia dapat pahala. Bila dia baca salah, berdosa. Adapun untuk situasi yang kedua, orang yang sedang dalam pembelajaran Al-Quran, dia ada guru. Jadi bila balik rumah, dia nak baca sendiri. Jadi bila dia baca betul, dia dapat pahala. Bila baca salah, dimaafkan. Jadi sebab itu, untungnya kita ni, kalau boleh saya galakkan diri saya dan para hadirin sekalian, kita masukkan diri kita ke dalam kategori yang Nabi puji, iaitu khairukum. Yang Nabi kata khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita tak mengajar, kita belajar. Yang penting kita masuk salah satu dalam golongan dua yang tadi itu. So kalau kita ada guru, kalau kita baca salah, insya-Allah Allah Taala akan maafkan. Tapi janganlah sengaja. Maksudnya kalau kita tersalah, Allah Taala akan maafkan. Yang mana dalam Al-Quran,
sempat tak? Okey. Dia ada dua kategori. Okey, saya tanya. Yang kita nak baca dia tentang tajwid. Tajwid ni apa maksud tajwid? Memperelokkan. Okey. Bidang tajwid ni apa? Tajwid ni hanya berlaku terjadi pada kalimah-kalimah Al-Quran sahaja. Luar daripada Al-Quran maksudnya tak disunatkan untuk tajwid. Maksudnya tak diwajibkan untuk tajwid. Tajwid ni hanya wajib untuk baca Al-Quran sahaja. Contoh, kalau orang baca hadis, tajwid berterabur, berdosa ke tak berdosa? Sebab dia bukan Al-Quran. Contoh, kalau orang azan tapi makhraj dia salah, adakah berdosa? Tak berdosa, sebab Al-Quran bukan azan bukan Al-Quran. Al-Quran sahaja yang wajib bertajwid. Luar daripada Al-Quran tak wajib bertajwid. Jadi kalau buat salah pun tak berdosa. Itu kalimat Al-Quran. Dan Al-Quran ni seperti yang kita tahu adalah zikir yang paling afdal daripada segala zikir. Kecuali pada beberapa keadaan yang mana zikir lain lebih afdal. Contoh bila masuknya hari raya Aidilfitri Adha, masuknya waktu raya, waktu bertakbir. Jadi pada waktu raya itu tak ada zikir yang lebih afdal daripada takbir raya melebihi Al-Quran. Contoh lain, kita pergi umrah. Kita pergi Mekah, kita pergi umrah. Selepas kita berniat ihram, tidak ada zikir yang Allah Ta'ala lebih cintai, tidak ada zikir yang Allah Ta'ala lebih sukai lebih daripada talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma, sampai habis. Jadi pada waktu itu zikir itu melebihi daripada segala jenis zikir. Tapi kalau tak ada apa-apa keadaan, Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Sebab apa? Kelebihan Al-Quran ni untuk bulan-bulan biasa, satu huruf kita baca bersamaan dapat 10 kebajikan. Satu huruf. Zikir lain tak, dia tak kira satu huruf. Al-Quran sahaja yang pahala dia dikira mengikut per huruf. Masya-Allah. Okey. Jadi dalam Al-Quran terbagi kepada dua jenis kesalahan, iaitu pertama nama dia kesalahan berat, kedua nama dia kesalahan ringan. Lahnun jali dengan lahnun khafi. Apa itu lahnun jali? Iaitu kesalahan yang berkaitan dengan makhraj huruf, yang mana makhraj huruf salah ataupun pertukaran baris dan sebagainya, yang mana boleh mengakibatkan perubahan pada makna. Sebagai contoh, kalau saya baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya baca okey, saya baca siratal ladzina an'am. Saya sebut lazi. Dekat situ lazi, huruf zal, betul? Huruf zal seperti yang kita tahu makhraj dia kena keluar lidah. Siratal lazi. Lidah mesti keluar. Kalau kita tak keluar lidah, dia jadi huruf zai. Jadi kita risau, takut-takut solat kita tidak sah. Itu kesalahan yang ringan. Contohnya kesalahan dari segi dengung, mat kurang panjang, masuk mat 2 harakat ke atas, ataupun sifat-sifat huruf kita tak jaga. Contoh, cuba dengan saya baca sah tak solat saya kalau saya baca macam ni. Ar-Rahmanir Rahim. Agak-agak solat kita sah ke tak? Ar-Rahmanir Rahim. Sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah solat. Jawapannya? Jawapannya sah. Apa? Sebab tadi saya sebut huruf ra yang sama, tapi sifat dia jadi itu kesalahan dari segi sifat, bukan kesalahan dari segi makhraj. Sebab tu kita kena kenal mana kesalahan besar, mana kesalahan kecil. Contoh, kalau kita pergi musafir, kita pergi kat surau mana-mana, tiba-tiba imam baca salah. Jadi kita kena kenal mana salah yang membatalkan solat, mana salah yang tak membatalkan solat. Mana salah yang kalau solat, kesalahan yang tak membatalkan solat, kita jangan mufarakah, rugi pahala kita. Jadi kita kena kenal, ini macam pahala, ini macam kesalahan besar ni. Kalau kesalahan besar, kita contoh kalau kita jadi makmum, kita dengar imam baca salah, yang mana kesalahan besar yang boleh membuatkan batal solat. Siapa yang perasan saja solat dia tak sah. Yang tak perasan solat dia sah. Sebab yang tak perasan semua dikira makmum semua level di bawah daripada imam. Contoh imam buat salah, tapi masa tu kita tengah leka, kita tak perasan. Yang tak perasan solat dia tak batal. Yang perasan solat dia batal. Macam tu. Okey. Jadi jangan kita nampak salah sikit kita dah keluar, tak nak. Kita kena kenal dulu mana bacaan yang membatalkan solat. Okey. Jadi untuk keberkatan Al-Quran,
kita test kita talaki berkenaan dengan surah Al-Fatihah, boleh insya-Allah. Jadi masa kita nak baca, bila saya baca surah Al-Fatihah, jadi saya mohon pada para haji dan hajat sekalian, sila fokus pada mulut saya sahaja. Jangan tengok tak lalat Tengok mulut saya saja, boleh insya-Allah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba try. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik betul. Dan bacaan tadi akan lebih cantik kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut a'u, mulut kita nak muncung. Ikhlas. Tak nak muncung main-main. A'u. Kita nak a'u. Jadi bila kita muncung tu, automatik kita berjaya tunaikan hak baris depan tersebut. Tengok masa sebut a'u, jangan a. Kita nak lahaja Arab sikit. Kita sebut a'u. Cantik nipis, muncul Perhatikan sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cuba try. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, betul, cantik. Yang kedua akan lebih kemas masa kita sebut minash. Huruf shin ni dia sifat dia nipis. Jadi kita tak nak minash. Kita senyum sikit. Minash. Kita nipiskan shin kita. Tak nak jangan sebut minash. Minasyai. Dan satu lagi, disebabkan huruf shin ni ada sifat hama angin, jadi dia kena lama sikit, dia tak boleh minasyai. Dekat shin tu tahan dulu. Minasyai. Dengar saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, betul. Okay, satu lagi. Dan lebih kemar masa kita a'udzubillah, kita tak nak bunyi billah, nak bunyi Arab sikit. Billah la. Kita nak lam tu bunyi nipis Arab, tak nak bunyi a'udzubillah. A'udzubillah, billah, boleh kita terus sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cantik, alhamdulillah. Kita terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cantik. Okey, siapa yang ada Quran dekat handset boleh tengok, siapa yang ada Quran pun boleh tengok. Kita nak tengok bismillahir. Okey, sekarang sila fokus dekat bismillahir. Hir dengan nir tu kalau ada yang nak ikut apa boleh ambil kita nak fokus dekat Fatihah dulu. Okey, tengok dekat bismillahir. Masa kita sebut hir dengan nir dekat situ, siapa tahu? Ra kat situ hukum dia tebal atau nipis? Tebal kena pakai. Boleh tengok Quran kita. Kita tengok ra bismillahir. Hir tu baris apa? Cuba tengok. Kalau ada Quran boleh tengok. Okey, nama Quran pun boleh, nak tengok kat handset pun boleh. Okey, dah insya-Allah. Okey. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba try. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Okey, sekarang tengok dekat bismillahir. Okey, hir kat situ hukum dia ra tebal atau ra nipis? Tebal ke nipis? Okey, ada yang kata tebal, ada yang kata nipis. Jadi kat situ jawapannya ra ni tebal Okey, kat sini hukum ra tebal. Okey, kenapa? Okay, kita tengok cara nak kenal ra tebal atau ra nipis. Kita tengok huruf ra tu sendiri. Ra tu baris apa? Baris atas. Bila ra baris atas atau baris depan, selama-lamanya dia tebal. Bila dia hukum ra tebal, huruf yang masuk dengan dia kena ikut hukum tebal dia. Jadi yang hi tu, jadi kita jangan baca hi tu nipis ra tebal. Tak, dia kena hi tu bukan ikut tebal. Hirrahmah sebab dia masuk dengan okey. Kita try buat tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba try. Bismillahirrahmanirrahim.
Cantik. Okey, sekarang kita dah tahu hukum kat situ roh tebal. Tapi macam mana kaedah kita nak buat roh tebal? Okey, try buat roh biasa. Hir. Try sebut hir. Okey. Masa kita sebut hir tadi tu, itu roh biasa. Roh tebal, masa kita sebut hir tu kan, lidah kita belakang sikit. Belakang daripada roh biasa. Hir. Tapi ingat, cara nak buat roh tebal, mulut tak perlu moncong, tak perlu bismillahirrahmanirrahim, tak perlu moncong. Ingat, bibir kita maintain biasa, lidah saja yang ke belakang sikit. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Okey, try buat lama. Hir. Ingat lidah belakang. Hir. Okey, satu. Cantik. Bila kita dah tak moncong, kita dah cantik, alhamdulillah. Satu step lagi. Orang yang kurang fasih, masa kita sebut hir tu, roh kita bergetar lebih daripada sekali. Roh kalau bergetar lebih daripada sekali tak fasih. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Lebih daripada sekali tak cantik. Dia kita nak getar sekali. Jadi tahan bismillahirrahmanirrahim. Ya kata contoh saya buat roh lama tapi tak getar sekali. Hir, cuba try. Ini roh yang cantik. Hir, ini cantik. Kalau yang tak cantik, hir, tu tak cantik. Kita nak bergetar sekali tapi dia hidup. Contoh huruf ra ni dia bukan huruf, dia tak ada sifat syiddah iaitu putus. Jadi tak boleh baca macam ni. Tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Dia tak boleh bunyi putus. Suara kita tak nak bunyi putus. Kita nak bunyi sambung suara kita. Okey? Kita ulang sekali. Yang pertama sebelum tu masa kita sebut bis. Okey, huruf sin adalah huruf hamas, sifat hamad. Kita tak boleh terus bismillah. Bis tu ada lama sikit dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuba try. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Hir rahman tadi, ketebalan roh tadi cantik. Cara yang sama kita praktikkan dekat nir rahim. Pun roh yang sama, iaitu lidah kita kat belakang Ni okey, try sebut nir. Try buat lama. Nir. Aja nir rahim. Okey, nir rahim hati-hati. Masa kita sebut nir rahim, kalau kita tak jaga, kadang-kadang kita sebut nir rahim. Okey. Siapa tahu dalam Al-Fatihah ada berapa sabdu? Ada 12 ke 13 dalam Al-Fatihah? Ada berapa sabdu? 12 ke 13? Macam dia yang tengah kira. Okey, jawapan ni ada 14. Okey. Dalam Al-Fatihah ada 14 sabdu. Ingat? Okey, 14 sabdu ni penting. Dalam Al-Fatihah terkurang sabdu atau tertambah sabdu, solat tak sah. Dalam Al-Fatihah sekiranya. Sebab dalam Al-Fatihah ada 14 sabdu, 14 tu kena buat. Terkurang atau tertambah tak sah solat. Jadi dalam Quran hanya ada 14 sabdu saja. Okey. Jadi sebab tu masa kita sebut rahim, okey, rahim ni hati-hati. Kalau orang tak jaga, orang akan sebut nir rahim. Bila sebut nir rahim, seolah-olah huruf ha tu ada sabdu. Jadi tak sah. Jadi kita sebut ra tebal, ha biasa, nir rahim. Masa nak sebut him tu, kita senyum sikit, kita nak bagi ha tu nipis. Tapi ingat, jangan senyum banyak, jangan sebut nir rahim. Nanti kita susah, mulut kita susah. Kita senyum sikit, nir rahim. Ya, betul kan? Dengar saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sekarang cuba dengar saya baca. Saya baca ni ada salah ataupun tak ada? Ready? Dengar saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah ke tak ada? Ada salah ke tak ada? Ya, betul. Jawapannya ada dua salah. Pertama saya baca Bismillah, la saya tertiga harakat. Kedua, hirrahma, ma pun tertiga harakat. Dekat sini Bismillah dengan ma tu hanya dua harakat saja. Jadi jangan baca ni contoh yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak nak. Kita nak baca macam ni, dua harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba try. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik. Tadi terdua setengah harakat. Setengah tu tak nak. Kita nak dua harakat tepat. Atas sana ikut rentak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul, cantik. Log in kita nak log in kunci.
Kita nak panjang macam ni cukup. Okey. Seterusnya kita masuk ayat kedua. Okey. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba try. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cantik. Kita ulang sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cantik betul. Bacaan dia akan lebih kemas kalau jaga beberapa tempat. Pertama, masa kita sebut alham, kat situ ada alif lam qamariyah, betul? Alham. Kedua dengan rabbil. Ingat, siapa tahu setiap alif lam qamariyah dia ada hukum apa? Hukum izhar. Apa maksud izhar? Jelas. Bila jelas, dia tak boleh macam ni, tak baca alham. Saya baca alham, saya baca lajunya tu dia kurang tepat. Yang betul kena baca macam ni. Alham, al tu ada lama sikit dah. Betul. Jadi kita buat Yang kedua, masa sebut rabbil, jangan terus rabbil rabbil lamakan sikit. Rabbil bil jelaskan lam, sempurnakan lam, baru sebut huruf selepas. Contoh saya baca sekali lagi. Lamakan sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba try. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, betul. Kelembutan dekat alif lam qamariyah tadi cantik. Al dengan rabbil cantik. Dan akan lebih kemas masa kita sebut alhamdu. Okey, ham. Ha kat sini pakai ha apa? Apa dah istilah ha? Tahu tak perasan kenapa orang pakai istilah ha pedas? Kau tak percaya, cuba kita gigit cili, automatik kita akan bunyi itulah bunyi ha pedas yang cantik. Jadi alhamd pakai ha. Okey, kedua, masa kita sebut du, try sebut du. Okey, kita nak feeling. Okey, kita masuk sampai yang mana yang sempat ya. Okey, try sebut da. Ad, sebut ad. Dal, ad. Try sebut huruf ta pula, ta. Dengan ad. Sekarang saya nak Haji hajar semua feeling. Masa kita sebut ad huruf dal dengan ad huruf ta, posisi hujung lidah kita sama ke lain? Cuba feeling. Ad huruf dal, ad dengan huruf ta, ad. Sama ke lain? Lain kan? Okey. Siapa sebut huruf dal dan huruf ta, hujung lidah dia lain, berarti bacaan dia bersalah. Okey, kenapa tengok sebab makhraj huruf dal dengan huruf ta adalah sejibik sama, iaitu hujung lidah kita letak dekat belakang gigi atas. Okey, pernah dengar tak Arab sebut huruf dal? Dia sebut da, budak-budak, budu. Kalau kita tengok kat buku tajwid pun, makhraj huruf dal sama macam huruf ta. Dia ada 3 sifat yang makhraj yang sama. Ta, dal dengan ta. Tiga huruf ni makhraj dekat belakang gigi atas. Da. Okey, sekarang kita sebut da. Budu. Cantik. Jadi masa kita alhamdu, du tu lidah kita letak kat situ. Automatik kita akan dengar bunyi dia unik sikit. Bagi kita yang tak biasa, mungkin kita dengar kita rasa janganlah, sebab kita tak biasa dengar. Tapi sebenarnya dari makhraj dekat situ. Sebab kenapa kena ikut Arab? Sebab Al-Quran ini diturunkan dengan lahjah Arab, dengan bahasa Arab. Kita kena ikut bahasa Arab. Kalau Quran turunkan bahasa Melayu, kita ikut bahasa Melayu. Kalau Quran turun dengan bahasa Jawa, kita ikut bahasa Jawa. Tapi sebab Quran turun bahasa Melayu, bahasa Arab, kita kena ikut bahasa Arab lah. Okay? Jadi masa alhamdu, kita muncung. Setiap huruf yang bahagian depan kena muncung. Dia ada 3 keadaan yang mulut kita kena muncung. Pertama, setiap huruf yang bahagian depan. Kedua, mana-mana huruf yang jumpa waw mati. Ketiga, ishmam. Jadi saya tak nak terangkan, saya nak berkata yang pertama dulu. Jadi masa kita sebut alhamdu, muncung dan lidah kita tak belakang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba try. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, betul, cantik. Alhamdulillah. Nampak? Kita baca jelas dah. Okey, dah akan lebih kemas. Okey. Rabbil tadi alhamdulillah kita baca lam tu, kita baca lama lembut, tapi kita kalau nak cantik kita tak perlu tekan yang tak perlu rabbil, tak perlu tekan. Kita dah baca biasa je. Yang penting satu lagi, dia tak boleh bunyi putus. Contoh tak boleh baca macam alhamdulillah rabbil, bil tu tak boleh bunyi putus, suara kena bunyi sambung. Alhamdulillahi
masa dekat rob saja kat sini kena putus. Ba mati, dia ada sifat dia syiddah. Jadi kena putus. Kat sini tak baca robbil, tak boleh. Kena baca putuskan suara betul-betul. Robbil. Masa sebab rob tu kena putus betul-betul. Ya, maksud saya kata putus, suara kita yang putus. Nafas jangan putus, nafas yang sama. Suara kita yang putus. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Cuba try. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, betul, cantik. Okey, sekarang dengar alamin. Fokus dekat alamin, dekat saya wakaf dekat nun Cuba dengar. Mana yang saya baca betul, mana yang saya baca salah. Tadi kita latihan membaca kan. Sekarang kita nak latihan mendengar pula. Kita nak tengok kita ni peka atau tidak ready ya. Fokus dekat alamin Saya berhenti. Mana yang saya baca betul? Pertama saya baca Rabbil alamin. Pertama. Kedua saya baca Rabbil alamin. Mana yang saya baca betul? Pertama ke kedua? Fokus dekat nun tu, alamin tu. Pertama ke kedua? Kena saya ulang sekali lagi. Okey, saya ulang last Okey, dengar elok. Saya ulang last. Mana yang saya baca betul? Pertama saya baca Rabbil alamin. Pertama. Kedua Rabbil alamin. Mana betul? Pertama ke kedua? Pertama ke kedua? Jawapan yang ketiga. Dua-dua tadi salah. Okey, tengok Okey, kenapa pertama salah? Pertama tadi saya buat dengung panjang alamin. Kedua, kenapa kedua salah? Sebab kedua tu nun saya tak jelas alamin. Jadi tak cantik. Setiap huruf nun ataupun mim kalau baris mati, paling kurang dia ada dengung pendek. Dengung pendek macam ni. Rabbil alamin. Ada sikit. Mesti ada sikit. Alamin. Ataupun macam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ada sikit. Dia tak ada Rahim. Mim tu tak sempurna. Mati tak cantik. Paling kurang kena ada sikit. Alamin. Ada sikit. Okey. Itu namanya ada dengung pendek. Boleh Okay, terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, sekarang cuba dengar saya baca. Saya baca ni salah ke tak? Ada salah ke tak ada? Ar-Rahmanir-Rahim. Ada salah ke tak? Dekat mana? Betul. Dekat sini kita nampak biasa tapi sebenarnya impak dia besar. Jadi tadi saya salah sebab saya baca macam ni. Saya baca Ar-Rahmah. Dia tak boleh baca Ar-Rahmah. Ar tu ada sabdu. Tadi saya tinggal sabdu. Kan saya kata tadi, sabdu dalam Al-Fatihah semua sekali ada berapa? 12 ke 13? 14 Tadi kalau saya baca Ar-Rahmah, saya tinggal sabdu, salat boleh jadi tidak sah. Contoh kalau kita sebagai makmum kan, kita perasan imam tadi macam tak baca, imam baca Ar-Rahmah. Siapa yang perasan tu, salat dia tak sah. Siapa yang tak perasan, selamat. Satu kesalahan yang besar. Jadi masa kita baca Ar-Rahmah, jadi jangan baca Ar-Rahmah, kena Ar-Rahmah. Kat situ ra tebal ke ra nipis hukum dia? Tebal ke nipis? Jawapannya ra ni tebal Kat sini hukumnya ra tebal betul. Okey, cara ra tebal macam mana? Cara dia sama macam saya sebut tadi. Okey, tadi sebut ra biasa R. Ni ra biasa R. Ra tebal lidah kita belakang. R. Ingat bila ra tebal tu maksud saya mulut tak perlu moncong dan jangan senyum. Mulut biasa saja, lidah kita yang kat belakang. Okey, try buat lama. R. Tak nak moncong. R. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, saya tanya, masa kita sebut R tadi, hujung lidah kita kena tak langit-langit? Kena tak? Okey, dia tengok siapa yang lidah dia panjang, just buat tegak je supaya kena langit-langit. Siapa yang masa buat langit tak sampai kan, kita sengitkan sikit supaya yang penting lidah kita kena dekat langit-langit, sama ada tengah ataupun sengit sikit. Sebab kalau tak kena langit-langit, lidah kita ni akan jadi liar. Bila liar, dia akan bergetar banyak kali. Contoh kalau tak kena yang penting mesti kena sikit. Kalau lidah kita pendek tak sampai ke atas, buat ke tepi sikit. Yang penting mesti kena supaya lidah kita tak liar.
Kita nak getah sekali ya. Ar-Rahmanir Rahim. Cuba try. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, betul. Sama. Nir tadi saya dengar alhamdulillah ketebalan ra kita dekat ar cantik. Masa nir ra kita dah termoncong. Tak nak nir tak nak getah banyak kali. Sama juga. Nir Rahim. Ya, betul. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ketebalan ra tadi cantik alhamdulillah. Dah lebih kemas. Masa kita sebut rahmah, tak nak ma. Nak punya arah sikit rahmah. Okey, jadi Ar-Rahman kita nipis saya ulas sekali. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Cantik Nir tak nak macam tak nak nir biasa. Nir Rahim. Sekali Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Biasa macam mana? Sama sikit kalau nak habiskan Fatihah ni memang panjang. Kita nak sambung panjang kalau nak habiskan. Pergi azan dulu. Sambung minit Okey, so. Panjang ni.
Auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi insya-Allah kita sambung sikit lagi. Okey. Masa sebut Ar-Rahman seperti yang kita tahu, dua-dua tu ra tebal. Tapi kat sini pun sama ra tebal, kita tak nak bunyi putus, tak nak baca Ar-Rahmanir Rahim. Ra tak nak bunyi putus macam tu, kena bunyi hidup. Ar-Rahmanir Rahim. Bila sebut Rahim pun nipis. Nir Rahim. Kita terus Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey, mak cantik betul. Okey, dah lebih kemas. Masa kita sebut ma, kita tak nak bunyi ma, nak Arab sikit ma. Tapi ingat jangan sampai terlebih Arab. Nanti jadi ma pula. Biasa ma. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okay, cantik betul. Okey, masa kita sebut liki yau, dua-dua kita nipis. Maliki Yau. Okay. Masa kita sebut yaw tu, mulut semua mesti moncong sebab jumpa waw mati. Jadi tak nak baca maliki yaw, moncong tak nak moncong sikit-sikit, kita nak moncong ikhlas. Dia moncong betul-betul. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey, cantik. Yang terakhir, masa kita sebut middin, okey, kita nampak tak huruf dal dah ada sabdu tak? Bila ada sabdu dia ada sifat syiddah. Jadi kena putus, tak ada baca middin, kena putus betul-betul. Middin. Okey. Dan masih kita dah tahu betul macam mana makhraj huruf dal yang betul, iaitu lidah kita letak dekat belakang gigi kan. Jadi masa kita sebut middin tu, lidah letak kat situ. Middin. Tapi ingat jangan sampai terlebih, takut jadi Jawa pula. Middin. Kita nak biasa. Middin. Jadi lidah kita letak belakang gigi. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Berapa minit lagi? 8. Okey. Saya cuba ringkas, kita tambah lagi satu ayat Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba try. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cantik. Yang pertama, masa kita sebut iya, ya, setiap kali dalam Quran kita nampak ya ataupun waw yang bersabdu, dia ada nabar kena ada sikit tekanan. Dia tak boleh kalau kita baca iya, kalau kita tak tekan dia kurang cantik. Tekan sikit. Tapi ingat, masa kita tekan i tu jangan sampai putus suara sebab ya dia tak ada sifat syiddah. Jadi jangan baca iyyaka na'budu wa jangan sampai putus, tekan kuat tapi jangan sampai putus suara. Dia baca macam ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba try. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cantik. Seterusnya masa kita sebut iya, jangan sebut iya. Nipis iya. Arab sikit. Iyyaka Cuba try. Dekat sini semua nipis. Jadi masa sebut kana tak nak sebut kana kana. Okey. Seterusnya kita tengok na'budu. Kita nampak huruf ain betul. Huruf ain ni dia sifat dia tawassul, dia tengah-tengah. Huruf ain ni, huruf ain yang fasih bila kita sebut dia tak bunyi mati terus. Dia tak bunyi putus macam ni. Iyyaka nak. Kalau sebut kita bunyi nak, dia tak cantik, tak fasih. Kita nak dia ada serpihan, dia ada hidup macam ni. Dengar iyyaka na'budu. Cuba try. Iyyaka na'budu. Okey, untuk latihan huruf dal, huruf ain, kita latih macam ni. Dia kena menaik. Dia masuk sikit-sikit daripada bawah menaik. Contohnya na. Cuba try. Masuk sikit-sikit. Na. Itu ain yang cantik. Nampak tak? Tapi ingat cara dia menaik. Ni untuk latihan. Bila kita baca, kita buat dalam kadar yang dengan cara menaik, dengan kadar yang sekejap. Jangan pula kita baca imam iyyaka na'budu. Nanti siapa ajar? Ustaz Syakir lah. Jadi itu untuk latihan saja. Bila kita dah mahir, kita praktikkan dalam bacaan. Jadi iyyaka na'budu. Cuba try. Iyyaka na'budu. Ain cantik tapi dal yang sama. Tak nak budu. Lidah tak kat situ. Baru bunyi cantik. Tapi kena moncong. Jangan
Bu dengan du sebab dua baris depan, dua kena moncong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, masa kita sebut nas tu nak lama, tak nak baca nasta'in. Huruf sin tu huruf lama kan sikit. Nasta'in. Cuba try. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, yang terakhir, saya ringkas yang terakhir. Fokus dekat nasta'in. Cuba tengok nasta'in tu. Nun kat situ baris apa? Cuba tengok nasta'in. Nasta'in yang nun terakhir tu baris apa? Nasta'in, nun yang terakhir tu baris apa? Baris depan kan? Baris depan kan? Nasta'in kan? Okay, sekarang cuba tengok mulut saya. Mana yang saya baca betul? Fokus kita nak fokus dekat nasta'in. Okay, saya habiskan. Pertama saya baca nasta'in. Pertama nasta'in. Pertama saya baca, kedua nasta'in. Mana yang saya baca betul? Pertama ke kedua? Okey. Oh okey, saya dekat sini kena tengok mulut. Tengok mulut saja, jangan tak lalat, tengok mulut ya. Pertama nasta'in. Kedua nasta'in. Mana yang saya baca betul? Pertama ke kedua? Pertama kedua? Pertama kedua ni? Jawapannya yang jawapannya dua-dua betul. Okey, dua-dua betul. Okey, untuk pengetahuan semua, dekat sini ada 3 cara baca. Pertama yang tadi tu tahqiq jelas. Nasta'in. Mulut biasa kena senyum. Nasta'in. Kedua nama dia ismam. Kita moncong tapi tak ada bunyi. Nasta'in. Nasta'in. Ni pun dua betul. Okey, untuk pengetahuan semua, bacaan yang pertama tadi yang senyum saja, nasta'in yang pertama tu boleh buat 2, 4 atau 6 harakat. Yang kedua pun sama. Yang ismam pun sama. Yang moncong tu pun boleh dibuat 2, 4 atau, contohnya nasta'in ataupun nasta'in pun boleh buat 2, 4, 6. Ada cara yang ketiga yang boleh. Yang ketiga ni nama dia raum. Raum ni dia ada bunyi sikit-sikit. Bunyi curik-curik, bunyi sikit-sikit. Contohnya nasta'in, ada bunyi nun sikit. Yang untuk yang ketiga ni hanya boleh buat 2 harakat saja, tak boleh buat panjang, tak boleh nasta'in, tak boleh. Kena contoh dua harakat. Wa iyyaka nasta'in. Yang mana tiga cara ni betul. Jadi bila kita dah tahu tiga cara betul, contoh tiba-tiba kita dengar ada imam baca macam tu. Imam ni kena baca macam tu, Syiah ke apa ni? Dia bukan Syiah. Cara macam tu memang boleh baca. Saya dah terlebih betul. Okey, jadi kena start ya. Okey. Insya-Allah ada soalan tak ada? Jadi insya-Allah kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله منكم.